Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, kali ini kita akan buat praktikal 6. Okay, tetapi kita akan menggunakan software yang berlainan, berbeza dengan practical work dan practical end of chapter sebelum ni, di mana kita menggunakan software multisim. Okay, jadi kali ini saya akan memperkenalkan software untuk kamu semua, iaitu software Proteus. Okey, saya memilih untuk pilih software untuk menggunakan software ini kerana pada semester akan datang, iaitu pada semester 4, okay, kamu akan buat projek 1 dan kamu akan menggunakan software ini, okay, untuk buat lita. Okay, jadi praktikal 6 sesuai dengan tajuk dia, Printed Circuit Board Layout Design. Okay, jadi saya akan menerangkan cara-cara menggunakan software Proteus. Okay, sebenarnya software ni lebih kurang sama je dengan software multisim. Okay, dia masih boleh lukis lita, boleh buat simulation. Okay, kita tengok dulu objektif untuk praktikal 6. Okay, upon completion of this practical work, students should be able to apply PCB editor, transfer components from schematic editor to PCB editor, organize components manually and automatically, okay, edit track width and component, edit component footprints and pad size, okay, use automatic updating component designators and footprint between PCB editor and schematic editor, and then use manual or automatic router to produce the PCB design layout for the circuit simulated in topic 2 and topic 3. Okay. Okay, jadi kat sini kita ada lita timer 555 timer LED flasher schematic circuit. Okay, kita akan bina ataupun lukis lita ni menggunakan software Proteus, dan seterusnya kita akan transfer kepada PCB layout. Okay, cara guna Proteus. Okay, pertama kita kena pilih dulu dekat bahagian start ni ada new project. Okay. Okay, dia akan keluar new project wizard. Okay, jadi namekan file project awak ni. New project tadi bersesuaian lah dengan ni. Okay, mungkin nama PW6. Okay. Then tekan next. Okay, kemudian dekat bahagian sini kita pilih create a schematic from the selected template. Okay, dia memang auto select landscape A2. Jadi kita memang akan gunakan size A2. And then next. Okay, bahagian ni pun sama juga, create a PCB layout from the selected template. Okay, tak payah pilih apa-apa, biarkan sahaja default. Okay, then next. Okay, next lagi. And then finish. Okay, after finish, dia akan terus pergi kepada PCB layout punya tab. Okay, tapi kita nak lukis lita schematic, jadi kita kena lukis pada bahagian schematic capture tab. Okay, klik je di sini, kat sini. Okay. Okay, dan kita boleh mula lukis lita ini. Okay. Sebelum mula, saya akan ajar macam mana nak cari komponen di dalam software Proteus. Okay, kalau multisim, klik kanan, place komponen, kemudian dia keluar library. Okay, dekat sini. Okay, yang paling penting dekat sini, bahagian kiri ni. Saya tunjuk sesa. Okay, yang ni yang peranan penting. Kena select dulu bahagian kiri ni, baru boleh cari library. Okay, contohnya, nak cari komponen ni, kita pilih ni, component mode. Okay, klik component mode. And then, pilih huruf P for pick. Okay. Okay, lepas tu baru boleh cari. Okay, kita cari, kita kumpul dulu. Kemudian lepas tu baru kita tarik masuk schematic. Okay. Okay, okay, komponen pertama resistor. Okay, just use resistor. Okay, boleh tulis resistor. Okay, dah ada kat sini resistor. Kategori, okay, tekan kategori resistors. Dia akan keluar subkategori. Okay, subkategori boleh pilih. Okay, kita pilih yang biasa je. So, kita pilih yang generic sahaja.
Okay, select kat sini. Okay, dan tekan OK. Okay. So, ni resistor dah ada. Komponen seterusnya, buat cara yang sama. Kapasitor. Okay, ada kapasitor. Kapasitor. Okay, dah ada kapasitor sini. Sama juga, subkategori kita pilih. Okay, sorry. Generic. Okay, ambil yang non-electrolyte. Okay, tengok skematik ialah ni non-electrolyte. Kalau electrolyte lain, berbeza je punya simbol. Okay, so pilih yang ni dan tekan OK. Okay, bagus ni Proteus ni sebab dia dah ada PCB package kat sini. Okay, ada skematik, kemudian ada PCB preview kat sini. Okay, jadi kita cari apa resistor dah ada. Okay, kalau ada 3 resistor, kita cari satu saja. Okay, sama juga dengan kapasitor. Kalau ada 2, 3, cari satu saja. Biarkan dia terkumpul di bahagian komponen mode ni. Okay, jadi LED red. Okay, kita tak perlu pick up sampai 2 kali lah. Macam mati SIM kena 2 kali kan. Back balik to library. Okay, kemudian awak kena pick lagi sekali. Okay, ni PCB package tak ada. Nanti saya ajar macam mana nak dapatkan PCB package bagi LED. Okay, tekan OK je dulu. And then apa lagi? Okay, 555 timer 555. Just tulis 555. Okay, auto analog. Okay, tengok dia ada PCB preview kat sini. Maknanya nanti ini ialah PCB preview ni merupakan komponen yang sebenar lah. Layout untuk komponen yang sebenar. Okay, tekan OK. Apa lagi? Okay, T block M2. Okay, T block. Okay, M 2. Okay, ni T block M2. Okay. Okay, dah lengkap. Okay, cuma ground dengan bahagian power ni nanti saya ajar. Sebab dia tidak berada di komponen mode. Dia ada di bahagian terminal mode. Okay, nanti masa kita nak guna baru kita select. Kita masukkan. So, sekarang saya akan ajar awak cara untuk pick up je lah. Okay. Just select resistor ni. Res for resistor. And then klik saja di sini. Okay, zoom in kan ya. Okay, so default je 10K. Nanti kita boleh tukar value. Okay, so for R1 dia perlulah kita rotate kan. Okay, kat sini Proteus ni ada shortcut key je tapi tak jadi. So kena klik kanan lah untuk rotate kan ya. Kalau ikutkan rotate clockwise 6 minus tapi saya tak pasti kenapa tak jadi shortcut key tu. Okay, so kita kena rotate manual lah. Okay, letaklah kat mana yang awak nak. Okay, kemudian kapasitor sama juga, rotate juga. Okay. Okay, timer 555. Okay, sebab 2 tu. Okay. Kemudian resistor kedua. Okay, maknanya tak perlulah kita keluar komponen banyak kali. Dia dah ada duduk kat situ. Okay, ni atas sikit. Okay, resistor ketiga. Kemudian LED. Okay, bila kita dah select LED red tu, kita boleh just klik je lah, dia akan keluar. Okay, kalau nak komponen lain, kita kena select dulu sini. Okay, so T block M2. Okay, T block M2. Okay, dah siap. So, kita sambungkan dia lah. Okay. 2 pergi pada 2. Okay, so kita edit sikit. Adjust sikit. Turun bawah sikit. Okay. Sambung mana yang boleh sambung dulu.
Okey. Okay, sekarang kita akan keluarkan komponen ground. Okey, komponen ground dia ada dekat bahagian sini. Tu kat bahagian terminal modes. Okey, kita keluarkan ground. Ada berapa ground? Okey, dia satu. Dekat LED ada satu. Okey, so ada dua sahaja ground. Kemudian satu lagi power kat sini. So kita ambil yang power. Masih lagi terminal modes. Okey, ambil yang power. Letak label di sini. Okey. Atas sikit. Kemudian sambungkan dia lah. Sorry. Okey, sambungkan dia. Okey. Okey. Okey, lita dah lengkap. Okey, tapi jangan lupa kita nak tukar value dia. Okey, dan just double click. Okay, and then tukar resistance lah. 47k. And then this one is 10 microfarad. Okay. 220. Okay, 220 juga. Okay, apa lagi? Okay, itu saja. Okay. Okay, jadi sebenarnya kalau kita dah ni, okay, saya nak zoom area sikit. Nak nampak. Okay. Okay, kalau dia dah kita dah siap ni. Okay, kalau software yang dulu kena tekan button kat sini, dia terus pergi PCB layout. Okay. Tapi sekarang ni kita just klik saja pada PCB layout. Okay, klik pada PCB layout dan klik kepada sama juga macam tadi. Bahagian kiri ni yang paling penting. Jadi kita kena pilih yang component mode lah. Okay, kat sini ada. Okay, kalau tengok okay, ni dah ada komponennya. Okay, dah ada the view PCB preview dia. Okay, kalau kita tengok LED tadi tak ada package. Okay, yang lain ada tak? Okay, check. Yang lain dah ada. Okay, jadi kita pergi balik pada schematic tadi. Okay, kita nak set LED tadi. LED dia tak ada PCB package kan. So, kita double click. Okay, kalau tengok PCB package ni not specified. Jadi, kita tekan yang tanda soal ni. Okay, just tulis LED. Okay, dia terus detect ada LED PCB package So, tekan OK. Okay, kena buat pada dua-dua LED. Okay, LED. Tekan OK. Okay. Okay, sekarang dah siap, kita boleh terus kepada PCB layout. Okay, kita pilih juga komponen mode di sini. Okay, susun sama seperti dalam data skematik komponen-komponen ni. Okay, jadi contohnya kat sini R1. Okay, kat bawah C1. Okay, jadi kita susun ikut dia. Okay, R1. Okay, rotatekan dia. Okay, C1. Okay, bila kita dah tarik tu, tak ada komponen dah lah dalam ni. Okay, okay, tapi kaki mana? Rotatekan dia. Okay. Kemudian U1 timer 55 tadi. Okay. Kalau ikut dia tegak 1, 2, 3, 4, 5. Okay, satu ke bawah okay, jadi kita okay, tengok kaki lah.
Kita cuba dulu. Kita cuba yang ni dulu Sebab kaki dia tak sama dengan kaki yang sebenar ni. Okay, susunan dia kalau awak tengok ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Kita cubalah kita ikut. 1 kat bawah, 2 kat sini kan. Okay, ada beza sikit tapi tak apa, kita boleh adjust. Okay. Lepas tu R2. Okay, R2. Sorry, LED dulu. D1 LED. Okay, and pusingkan je. Okay. Okay, sebelum tu saya tertinggal something kat sini, tak ada connection. Okay, tertinggal je skematik di sini. Okay, jadi kita kena lukis lah. Tak apa. Kalau kita tertinggal benda, kita boleh sambung lukis je. Okay, jadi delete dulu. Okay, nanti dekat ni dia akan update sendiri kat PCB. So, sini. Okay, jangan lupa tekan save. Okay, tengok baru ada kan. Okay. Unicated. Lepas tu R2. R2. Okay, kita cuba rotatekan dia. Oops, sorry. Okay. Okay, rotatekan dia R2. Dia ada R3. Cuba rotatekan dia juga. Okay. Okay, kemudian LED. Okay, rotatekan dia. Okay. Nanti kita adjust kedudukan dia. Okay, kemudian T block M2. Okay, kita rotatekan juga dia. Okay. Okay, kalau boleh rapat, kita rapatkan dia. Komponen-komponen ni. Rapatkan sikit. Okay, sebenarnya kita boleh edit lah kedudukan dia. Tak ada masalah pun. Atas kreativiti masing-masing. Okay. Okay, sebenarnya kita tak boleh yang bersilang-bersilang ni. Kita tak boleh warna hijau dia boleh connection. Sebenarnya kalau boleh baik elakkan dulu. Okay, tapi kalau tak boleh tak apalah. Guna je lah dulu apa yang ada Saya adjust lah sebaik mungkin. Okay. Okay, agak dah cantik. Macam ni jauh-jauh pun tak okey ni sekejap kita dekatkan dia. Okay. Okay. Dah lah, kita dah okey dah kedudukannya ni. Okay. Okay, jadi sekarang masa untuk kita buat laluan dia. Okay, Okay, laluan dia. Okay, ada dua cara. Yang pertama, manual punya cara. Okay, yang ketiga, auto. Okay, jadi saya akan tunjukkan cara yang pertama. Okay, iaitu cara manual. Okay, sebelum tu kita setkan dekat sini. Okay, dekat sini ialah ni gambar ruler ni ialah design rule manager.
Okay, pergi pada net classes. Okay, kita ada dua net classes, satu bahagian power, satu bahagian signal. Okay, power tu biasanya melibatkan bahagian VCC dengan ground. Okay, tadi kat schematic kita dah sambung dah dia punya terminal power dengan ground kan, dah ada connection ke dia kan. Okay, jadi kita boleh set trace style yang kita nak. Biasanya power ni kita guna trace style yang besar. Okay, jadi kita setkan dia kepada T40. Okay, dan dia punya layer, okay, kita nak dua-dua bottom copper. Kita nak bahagian bawah sahaja. Okay, sebab dekat lab project pun you all boleh buat yang single layer sahaja. Jadi kita gunakan yang bottom layer. Okay, jadi yang kedua kita kena set signal, okay, kepada T30. Okay, signal ni maknanya laluan yang biasalah, komponen ke komponen. Okay, sama juga pilih bottom copper dua-dua ni. Okay, dan tekan OK. Okay, so cara yang pertama, macam mana kita nak lukis ni kan. Okay, saya nak adjust sikit. Kalau you all nak adjust lah komponen kedudukan, ataupun you all nak rotatekan dia ke, terpulang lah. Kita boleh edit. Okay. Okay, dekatkan dia ke, jauhkan dia ke. Ni atas. Okay. Okay, so kita dah pilih dah tadi. Kita dah set up. Okay, untuk lukiskan secara manual, kita kena. Ni nampak dekat sini ada bahagian ni. Track mode. Okay, sebabkan saya dah setting tadi power kat sini satu, jadi dia akan jadi auto lah. Okay, so yang pertama kita pilih. Okay, sorry. Okay, kita pilih dulu yang ni. Okay, kadang-kadang dia akan corakkan untuk awak. Dia terpulang pada awak lah. Nak buat macam mana. Okay, you all boleh klik-klikkan dia. Okay, lepas tu ni pergi kedua. Okay. Okay, lepas tu yang kedua ni tadi. Okay. Kalau you all nak cantik. Okay. Okay, kita boleh klik dia. Klik sini nak cantik sikit lah. Klik sini tu. Okay, lepas tu baru pergi sini ke. Dia akan corakkan layer awak tu. Okay. Oh, yang ni kena jauh sikit jalan ni. Okay, 8 ni kena jauh sikit berjalannya. Okay, kita jalankan dia. Jangan rusing. Dia tolong buatkan untuk awak. Okay. Okay, kemudian yang ni. Okay. Okay. Okay, tapi elakkan terkena ni tepi-tepi kaki komponen ni. Okay, ni you all boleh lalu bawah IC sebab kita ni tak apa, ni bottom copper kan. Okay, okay, dan ni pun boleh lalu bawah komponen ni R1 pun kita boleh lalu juga. Okay. Okay. Okay, tarik macam ni lah. Okay. Okay. Okay, gambar komponen ni maknanya menunjukkan komponen tu berada di atas board. Okay, dan layer-layer ni berada di bawah board. Okay, so yang ni kita habiskan. Okay. Okay, dah siap. Okay. Jadi dah siap dah kita punya. Ni PCB layout kita panggil Okay, jadi bila dah siap yang ni. Okay, routing ni. Okay, kita kena buat dia punya size board. Okay, so nak buat size board dia, kita tarik lah. Okay, kita pergi pada bahagian apa. Ni gambar kotak ni, kita pilih 2D graphics.
box mode. Okay. Dan kita pilih layer kat bawah ni. Dan tukarkan dia kepada board edge. Okay. Jadi lukislah saiz apa saiz yang awak nak. Lukislah. Biasanya board ni orang buat ngam-ngam. Okay. Sebab nak jimat. PCB board ni mahal. Okay. So sebagai signature untuk board awak ni, awak kena letak nama. Okay. Nanti projek 1 nanti nak buat ni kan. Okay. Pergi pada A ni. Okay. Pilih bottom copper lah. Okay. Pergi pada A ni. A ni for text A text. Okay. Pilih bottom copper. Okay. You all boleh tulis sini. Itulah. Nama saya Nur Adilah. Huruf besar sikit. Dan awak boleh adjust size height je ni. Nak kecil ke, nak besar ke. Okay, kecil pun tak apa, tak ada masalah. Tak ada orang nak marah. Tekan OK. Ni kan cerita kena kan. So awak alihkan lah dia. Sian je. Okay, pergi select dulu. Select option mode dulu. Baru boleh alihkan biasanya orang letak kat tepi-tepi buat macam ni. Okay, so dah ada nama saya dekat board ni. Okay, so nanti awak letaklah nama awak kat sini. Okay. Kemudian. Okay. Saya nak bagi satu contoh macam mana nak besarkan ni. Hole. Okay, kita pilih ni. Okay, so kita pilih ni. Klik kanan Oh, sorry. Select ni. Kita select ni. Klik kanan. Okay, sorry. Ini sebabkan dia dah besar. Kita tengok dekat ni lah. Okay, kita tengok size. Dekat U ni. Okay, klik kanan. Okay, ada edit pin. Okay, edit pin. Okay, dekat sini je style dia. Okay, default DRCC. Okay, cuba pilih style lain. Okay. Nampak je square. Okay, klik kanan lagi. Katalah tak nak DRS je square ataupun kita nak besarkan dia. Dia kecil. Okay. So, boleh pilih dekat bahagian edit pin lah. Okay, so edit pin lagi. Kita tadi pilih apa? DILCC kan. Okay. Sama ada you all nak besar lagi ataupun you all. Ni besar ke kecil? 75, 40. Kita tengok ni 50. Kita tengok. Okay. Ni besar sikit. Okay, kalau you all tak nak. Ni square lah. S for square. Kalau C ni circle. Ni. Circle. C circle. Katalah ni 50, 25. Kita tengok. Size biasa. Kalau C 60, 30. Tengok. Beza kan besar. Tu cara nak besarkan awak punya pin. Okay, biasanya kita besarkan pin relay. Okay, hole relay kita besarkan sebab kita nak bagi lubang tu besar. Okay. Jadi biar kaki komponen boleh masuk dalam tu. Okay, ataupun awak nak tukar saiz lain pun boleh. Ada 70, 30, ada 90, 40. Ni besar sangat ni. Nampak? Ni besar sangat. Tak sesuai lah. Okay. Ni saya back balik. Okay. Kita pilih yang biasa lah. Okay. Ada juga saiz-saiz lain ni. Boleh cuba. Okay. Dekat single pin ni. Okay. Jadi kita pilih tadi ada LCC. Yang biasa je lah. Okay. Okay. So dah siap. Okay. Lepas tu. Bila dah siap macam ni. Kita nak print kepada. Kita nak dapatkan layout sahaja. Okay, awak akan print pada kertas pasir. Okay, gambar rajah layout sahaja. PCB layout sahaja. Maksudnya routing ni. Yang lalu-lalu ni je. Gambar komponen kita tak nak. Okay, jadi kita pergi pada bahagian output. Okay, saya biasanya pilih print layout. Okay. Okay, tekan OK. Okay, pilih printer ataupun you all boleh pilih. Saya biasa tukar kepada PDF. So, saya akan pilih Microsoft Print to PDF. Okay, dan tekan OK. Okay, bahagian layer ni, kita guna bottom copper dengan board edge sahaja. Okay, yang lain kita antikkan Top copper.
Okay, max 1 kita biarkan juga. Tapi kalau awak kata kalau tak confident, kena ni lah. Boleh preview kejap lagi. Okay, so scale biarkan 100. Okay, ni size normal je. Okay, so jangan lupa dekat bahagian reflection kita, okay, tengok view kita ni ialah view atas board. Okay, view atas board. Okay, yang kita nak buat ialah view, yang kita nak buat ialah bawah board. Jadi kita kena tukarkan reflection ni kepada mirror. Okay, jadi kita tekan. Tengok, kalau awak nak tengok, boleh tekan. Besarkan dia. Tengok. Okay, jadi nama tadi yang terbalik tu akan jadi nama betul. Okay, kalau rasa, kalau nampak ni, oh kecil lah pin ni, tukarlah. Okay, so nanti awak tukarlah dia. Okay, tapi ini untuk preview saja, so awak boleh pilih sampai 500. Tapi untuk print, scale kena 100%. Nampak board tu kecil je, tak besar pun. Okay, dan awak boleh ni tarik drag je. You all nak kat mana? Tengah ke? Atas ke? Okay, tengah ke? Atas ke? Okay, bawah ni ke? Biasanya kita akan print banyak kali lah. Kertas pasir tu besar, size A4. Okay. Okay, dan tekan OK. Okay, nanti dia suruh lah simpan kat mana. Katalah simpan data. Okay. So, nanti awak boleh print yang PDF tu saja. Okay. Okay, satu lagi. Sebelum terlupa, saya nak ajar macam mana nak tengok 3D. Okay. Tekan dekat ni, kat apa gambar rajahnya ada 3D visualizer. So, boleh tengok, inilah sepatutnya yang letak awak jadi. Okay, so boleh tengok kat bawah ni. See, okay, ini ialah laluan dia. So, letak asal sebenarnya awak kena buat yang ni lah. Okay. Okay, kena sama dengan yang ni. Okay. Okay, so sekarang ni untuk lab report yang awak perlu print screen. Sekejap sini. Sekejap. Okay, yang awak perlu print ialah bahagian yang kata result convert the schematic in figure 6.1 to PCB. Capture the screen layout schematic that you have construct. Submit together with your lab sheet. Okay, jadi awak perlu ada schematic capture satu. Okay, ni harus dibuat snipping tool, cut cantik-cantik. Okay, lepas tu yang ini yang dah siap satu. Satu lagi yang PDF. Okay, bukan yang ni, sorry. Sebelum yang ini. Saya terlupa sebelum yang ini. Okay, sebelum ini apa Kejap, kita undo. Okay. Undo saya undo belaka. Maksud dia sebelum yang kita lukis layout. Ni macam dah tak boleh kan. Delete menu je. Tekan delete. Yang ni. Okay, lepas awak susun. Jadi ada berapa? Satu schematic. Satu yang sebelum awak susun. Okay. Satu yang dah siap tadi. So tak payahlah yang print PDF layout tu. Okay, jadi cara yang kedua, saya lupa nak ajar cara kedua. Auto root. Nampak ni ada by manual dan automatic root. Okay. So tadi kita DRC check balik, kita dah set semua power dan signal. Okay. Dah betul. Tekan OK. Okay. Auto root tu ada kat sini. Okay. Tekan saja auto router. Okay. Dan tulis klik saja pada begin routing. Okay, dia akan lebih kurang je kan. Auto root kan. Okay. Cantik sikit lah. Okay, jangan lupa buat board edge. Okay, macam biasa. Macam saya ajar tadi. Okay. Buat board edge. Tulis nama. Okay. Tulis nama. Pilih bottom copper. So, boleh tulis nama.
Okay, so nanti boleh adjust lah kedudukan dia. Okay. Okay, dah siap. Okay, so jangan lupa print screen kan. Ada 3 benda lah yang awak kena print screen. Okay, yang pertama skematik yang tadi sebelum jadi root macam ni. Okay, yang ketiga yang ini. Okay. Jadi itu saja. Sebelum saya habiskan video ini. Okay, jangan lupa pada bahagian output tadi. Okay, tak perlu select yang top 6 ni. Kita tak nak gambar top 6 itu sebab kita tak buat bahagian top, kita buat bahagian bottom sahaja. Jadi itu sahaja untuk lab 6. Okay, terima kasih dan Assalamualaikum.